Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-'azim. Hadirin imam, kawan-kawan masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama kita menunaikan sembahyang Isyak berjemaah, diikuti dengan sembahyang tarawih berjemaah. Dan insyaAllah kita duduk sebentar bersama-sama, kita duduk dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan hadirat kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini dah malam kedua tarawih kita, dan hari yang pertama kita masuk dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan, ramai yang kita pilih mana-mana sekalipun. Awal minggu ramai, jadi kita nak sampai penghujung yang kita ambil peluang-peluang yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasul, dengan berbagai-bagai tawaran yang Allah bagi khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi kepada umat-umat sebelum itu. Walaupun umat-umat terdahulu disebut umur kita terpanjang, banding dengan kita umur kita pendek. Nanti kata umatku 60, 70. Tapi nak banding dengan umat terdahulu, Nabi Adam 1000 tahun lebih umur dia. Nabi Nuh 1000 tahun lebih, 950 siang malam dakwah. Nabi Ibrahim disebut 120 tahun baru balik. 120 tahun baru balik. Kita 120 tahun ni pindah kampung Batu Roa. Kalau ada umat lain kata tak harap. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad bulan Ramadan. Disebut awalnya rahmat-rahmat sungguh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih semua. Sebelum kita tahu mai Ramadan, Allah jemput kita ke rumah dia untuk kita buat ibadat kepada dia. Jadi kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita, maka kita gunakan kesempatan ini untuk kita ambil sebanyak mungkin, beramal sebanyak mungkin untuk kita tahu keuntungan yang diberi khusus kepada umat Nabi Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat mau cabut nyawa kita. Maka kita kena bersiap ambil sungguh-sungguh peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita ni. Bulan Ramadan, seinci sesaat masa yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita gunakan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di permulaan ni
disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil kesempatan ni, saya nak sebut daripada hari Nabi menyebut kepada kita 5 benda yang akan membinasakan amalan kita, walaupun disebut malam tu malam Lailatul Qadar sekalipun. Jadi dia kita masuk malam pertama ni, kita nak sebut hari Nabi ni, maksudnya 5 benda ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Kalau kita buat benda ni, walaupun malam tu malam Lailatul Qadar sekalipun, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tuan-tuan, saya sebut ringkas-ringkas sebab tengah jam, tuan-tuan. Jadi kita lama, insya-Allah lepas pada Ramadan ni kita ada kuliah sejam ke 2 jam, kita buka solat lagi. Jadi yang pertama disebut, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak bagi hamba dia sekutu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu kita sebut dalam sembahyang kita, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita kata aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita buat perjanjian dengan Allah. Kita kata sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Ta'ala dan tidak sekutu kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyuguti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, sebab selain daripada akhlak, semuanya kita sebut makhluk. Apa dia makhluk? Benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja makhluk, benda yang dicipta. Sebut benda yang cipta, benda yang akan binasa. Benda yang akan binasa, benda yang tak kekal, maka tidak layak bagi kita meletakkan hak benda-benda lain tu setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik kepada Allah. Kalau kita mensyirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti dalam keadaan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun malam tu malam Lailatul Qadar sekalipun. Yang pertama, kita kena jaga jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan derhaka kepada kedua ibu bapa. Di malam ni, malam pertama, kita kena jumpa kedua ibu bapa kita untuk mohon ampun, mohon maaf. Kalau mak kita dijauh kita, malam ni kita call mak kita. Mak kita mungkin duduk di Negeri Sembilan, KL, Selangor ke. Malam ni kita ada telefon, kita call mak kita, minta maaf. Ni kadang-kadang mak kita yang call kita, kita tak pernah pun call mak kita. Mak kita tiap-tiap malam call kita. Maknanya yang buka bahasa apa? Mak telefon dulu, kita tak pernah telefon. Mak kita telefon kita, tanya cucu dia, sihat kan cucu mak kan? Kita tak pernah telefon mak kita. Malam ni kita pula telefon mak kita. Ya, balik saat lagi kita ambil handphone, kita call mak kita. Mak kita tengok, ayah awak angkat telefon malam ni, tak pernah telefon ni. Mak kita angkat, ya mak, buat mak. Mak minta duit sikit mak. Kita telefon minta duit. Tu yang mak kita nak angkat pun takut. Dan telefon duit telefon. Kita tak mau minta duit malam ni, kita nak minta ampun kepada kedua bapa kita. Supaya apa? Kita tidak tergolong daripada anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Kalau kita termasuk anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, walaupun malam tu malam Lailatul Qadar sekalipun, amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga disebut suami yang tak bagi nafkah kepada isteri-isterinya. Kalau isteri dia dua, ada isteri dua ni, isteri-isteri lagi teruk dia kena bagi nafkah. Ni hak tanggungjawab orang lelaki, kena bagi nafkah isteri dia, zahir dan batin. Hak zahir, sebuang-buangnya sehari 2 kali kenyang. Dia kata, Ustaz, bini saya 4 kali kenyang, Ustaz. Okey lah tu. Masa kahwin tu 45 orang, 60. Zak dia kata makan. Dia tak bagi makan pun dia nak makan, Ustaz. Bagi makan, tuan-tuan. Dia marah, bagi dia makan, tuan-tuan. Dia kata, takut Ustaz, bagi makan sakit nyakit. Biar bila makan dia, nanti kita kahwin lagi. Saya tak. Maka dalam keadaan apa? Sekurang-kurangnya 2 kali kenyang sehari.
pergi dekat isteri kita. Dia kata raya saya 4 pasang Ustaz. Okey, dah tu kalau raya 4 pasang, raya haji 4 pasang, 8 pasang kita bagi dekat isteri kita. Okey dah. Tempat tinggal yang selesa. Okey dah tu. Dan ubat-ubatan sekira diperlukan kita kena bagi. Kalau tidak, walaupun disebut malam tu malam Lailatul Qadar sekalipun, amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat disebut juga isteri yang nusyus kepada suami dia. Ini isteri pula. Itu yang Nabi sebut, Nabi kata orang perempuan ni dia jaga 5 benda. Kalau dia buat 5 benda ni, dibuka pintu-pintu syurga untuk dia. Masuklah pintu-pintu mana yang dia nak. Yang pertama, orang perempuan kena jaga sembahyang. InsyaAllah orang perempuan sembahyang dia jaga, tuan-tuan. Belum azan lagi dia empat dah pergi sejarah. Orang lelaki tak lagi dia empat dah. Tak azan dia empat dah. Semangat dia nak bayar. Yang kedua, dia jaga puasa dia. InsyaAllah orang perempuan jaga puasa. Kita tak puasa 6 lagi dia raya 6 dah. Oh cepat dia orang perempuan rajin puasa. Yang ketiga, jaga dia punya farah dia, kemaluan dia. Jadi insyaAllah perempuan akan jaga. Hak nombor 4 ni kita kadang-kadang dia tak boleh jaga, iaitu taat kepada suami dia. Disebut dalam kitab, walaupun disebut dalam keadaan apa, bermasam muka dengan suami kita, dikira isteri yang nusus kepada suami dia. Tinggal masam muka, start pada malam senyum kat suami kita. Kecuali muka isteri kita tu memang masam dah. Oh memang kita start masa dia mengorak dulu memang muka masam dah isteri dia tu. Tak apa tuan-tuan. Maksudnya kita kena taat kepada suami kita walaupun suami kita suruh kita buat TI pukul 3 pagi. Kena buat. Tapi suami taklah suruh. Macam tu contoh kita kata. Sekiranya suami melaksanakan tanggungjawab dia, isteri wajib taat kepada suaminya. Kalau dia tak taat kepada suami dia, maka kita masuk isteri yang khusus walaupun malam tu malam Lailatul Qadar sekalipun, amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada suami kita. Siapa yang ada suruh benda yang baik, kita taat. Hak benda yang tak baik, kita tak boleh taat. Jadi disebut hati Allah, hawa hati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah mutlak. Taatlah kamu kepada Rasul, ketaatan yang mutlak. Dan pemimpin di kalangan maksudnya pemimpin yang taat perintah Allah, pemimpin yang taat Rasul. Maksudnya kalau suruh benda yang maksiat, tidak boleh taat dah. Walaupun yang hak suruh tu suami kita sendiri. Yang kelima disebut hamba yang lari daripada Tuhan dia. Yang ni tak ada lah. Hamba yang lari daripada Tuhan dia. Zaman kita tak ada hamba lah. Kalau ada pun orang gaji saja. Orang gaji dia bukan hamba. Dia kita bagi upah kepada dia. Hamba kalau dia lari daripada Tuhan dia, dia beribadat, amalan dia ditolak oleh Allah walaupun disebut malam tu malam Lailatul Qadar sekalipun. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita ni, ruang masa yang singkat ni untuk kita beribadat selama 30 hari di dalamnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai kelebihan. Contoh disebut dalam Hanafi, buah yang sunat Allah bagi yang macam pahala fardu. Kita buat yang sunat macam pahala kita buat yang fardu. Kalau kita buat yang fardu disebut ditingkatkan menjadi 70 kali fardu. Mana dapat tuan-tuan tawaran-tawaran yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, buat yang fardu Allah tingkat menjadi 70 kali fardu. Bayangkan 70 kali fardu. Setengah-setengah nampak daripada dia kata pun dia buat. Apa nak main tak sembahyang, tarawih buat tazkirah lah. Tazkirah pun sebenarnya ada kelebihan-kelebihan. Zaman di zaman Rasulullah, dia buat 4 rakaat, lepas tu dia buat tawaf di keliling Kaabah. Kita buat 4 rakaat, kita buatlah walaupun dalam keadaan tak ada hari Nabi, tapi kita buat dalam keadaan masa rehat ni. Kita duduk dalam satu yang disebut dengan halaqah ilmu sebagai tazkirah, sebagai peringatan kepada kita. Sebab disebut dalam Hanafi, siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Siapa lama nak buat 1000 rakaat, buat 8 dengan 20 pun bergaduh tuan-tuan.
geng nak buat 8, satu geng nak buat 20. Kita senang, dia kata 8 pun tak buat, 20 pun tak buat. Hello, dia buat, kita sat-sat naik haji, sat-sat naik haji. Malu dengan orang medan yang kita tentang buat. Dan kadang nak buat 8 pun buat, nak buat 20 pun buat. Zaman Rasulullah buat 8 siapa dalam keadaan mereka tu kiam lama tuan-tuan, sehingga sampai waktu subuh tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar ketika tu banyak berlaku perangai antara sahabat-sahabat mereka tak mau dia lama, mereka rokok banyak, mereka pergerakan anggota tu banyak, mereka buat 20. No, di Madinah buat 36. Oh, yang tu tak gadah betul yang 36. Maka kita buat dalam keadaan buatlah 8 beribadat, buat 20 beribadat. Kita duduk dalam majlis ilmu pada disebut tadi, umpama dalam keadaan ahli ibadat, buat ibadat 1000 rakaat. Siapa yang lawak nak buat 1000 rakaat? Tolong angkat tangan, saya nak mulai dengan mikrofon ni. Yang lawak tuan-tuan. Yang lawak ni Nabi ya tuan-tuan. Satu ketika seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah sembahyang senyap-senyap belakang Nabi. Nabi belah sembahyang, Rasulullah sahabat Nabi sembahyang belakang dia. Rakaat pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang sekali. 286 ayat tuan-tuan. Tu imam yang baca tadi itu bukan sampai semuka, baru separuh begitu Assalamualaikum. Baca surah apa imam panjang. Kita rasa lenguh ada tuan-tuan, baru bukan baca satu muka, baru baca separuh tuan-tuan. Satu rakaat, 2 rakaat tu, satu rakaat tu hanya separuh dia baca tuan-tuan, bukan satu muka. Kalau baca 2 line tuan-tuan, jenuh kita tuan-tuan. Tetapi Nabi rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Surah Al-Baqarah tu surah Al-Bu. Saya imam tadi baca surah apa? Imam panjang tadi, bukan baca banyak pun separuh Imam kata baca surah Al-Baqarah, Baqarah panjang, Baqarah lebar. Baqarah tu apa Imam? Imam kata Baqarah tu lembu, panjang surah lembu dia kata. Agak-agak malam esok nak baca surah apa kata Imam? Imam kata kita tukarlah malam esok kita baca surah Al-Fil. Al-Fil tu apa tu Imam? Al-Fil tu gajah dia kata. Dia kata esok tak main, dia kata lembu banyak, gajah lagi banyak dia kata. Rakaat pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah, terdetik di hati sahabat Nabi. Sahabat dia kata agak-agak 100 ayat Rasulullah rakam tu, rupa-rupanya 286 ayat belum rokok lagi. Sambung pula dengan surah An-Nisa, sambung pula dengan surah Imran, lebih kurang dekat 6 juzuk Rasulullah sembahyang. Rakaat pertama tuan-tuan tak rokok lagi. Habis tu Rasulullah rokok, lama mana Rasulullah rokok, lama mana Rasulullah diri tadi. Kalau diri tadi 3 jam Rasulullah rokok. Ketika sejuk tu terdetik di hati sahabat Nabi Huzaifah, dia kata rasa-rasa nak lari dia kata. Sahabat pun rasa nak lari, kalau kita tuan-tuan, tak ada. Malaysia tak ada orang tuan-tuan. Bukan baca-baca nafsu, baca 1 juzuk dah malam ni tuan-tuan. Malaysia tak ada orang dah no. Betul ada muda Nabi kat Sungai Limau tak ada panjang tu imam baca. Bayangkan keadaan Nabi beribadat lama, tapi malam ni yang kita main duk ni orang yang terkadang-kadang orang tak suka dalam majlis ilmu ni. Dia kata apa orang nak main sembahyang sunat, apa dah buat majlis tazkirah tu, buat majlis ilmu dah. Sedangkan Nabi sebut siapa yang datang ke rumah Allah, yang di dalam yang ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Kau tahu, banyak pahala tuan-tuan. Tu kadang-kadang hak kita buat majlis ilmu tentang yang hak main ni tuan-tuan, bukan orang yang tak reti, orang yang reti daripada orang yang bercakap ni tuan-tuan. Orang yang dengar ni tuan-tuan lebih alim 10 kali daripada orang cakap. Sebab apa dia suka duduk dalam majlis ilmu? Sebab keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar dalam tazkirah, dalam tazkirah yang dengar tu Datuk Mufti tuan-tuan. Nak cakap pun berpeluh tuan-tuan. Tok Mufti doa, kita doa tak tuan-tuan. Selalu kita cakap sejam tuan-tuan, rasa macam 20 minit Tapi malam tu cakap 20 minit macam 2 jam. Ui, lama apa. Tok Alim doa, kita doa
Dia mungkin main nak tengok apa ni, sana apa ni dia main. Dia kata, Ustaz, nak minta dia raya dah high sikit. Nak keluar pun minta izin, mantan batuk-batuknya tak minta izin pun tak apa. Dia kata, alhamdulillah, Datuk Mufti keluar. Lega lah, takut lah. Baca silap sikit pun dia tahu tu kan. Bahawa yang keluar bagi fatwa. Sebab pada duduk dalam majlismu, sebab dalam majlismu tu ada keberkatan daripada Allah Ta'ala. Turun malaikat-malaikat dalam keadaan apa? Mencatat amalan-amalan kita. Naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cerita apa ketika kamu naik dari apa yang hamba buat. Hambamu beribadat kepadamu ya Allah, hambamu mohon ampun kepadamu ya Allah, hambamu minta syurga. Kita minta bayang terakhir kita kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hambamu minta syurga daripada-Mu ya Allah. Allah tanya malaikat, adakah mereka pernah melihat syurga-Ku? Malaikat kata tak pernah ya Allah. Kalaulah mereka melihat syurga-Ku, kalaulah mereka melihat syurga-Mu ya Allah, mereka bersungguh-sungguh untuk buat ibadat. Kita tak pernah tengok syurga, tapi kita wajib beribadat kepada Allah. Mereka minta naung daripada azab-Mu ya Allah. Allah tanya, adakah mereka pernah melihat azab Aku? Mereka kata, dah ya Allah. Kalau mereka melihat azab-Mu, mereka kata, kalaulah mereka melihat azab-Mu, mereka bersungguh-sungguh tidak buat perkara-perkara yang dilarang oleh-Mu. Maka mereka berkata, ya Allah, ada satu hamba yang buat dosa besar ya Allah. Dia bukan nak main mengaji pun ya Allah, bukan main nak duduk dalam majlis-Mu pun. Dia lalu jalan. Dia tengok orang ramai, dia berhenti. Kita tak ada tengok orang ramai kan. Ni kat bahasa Melayu tengok orang ramai, oh orang jauh bah. Kita berhenti kan. Rupa-rupanya duk tunggu ulang tu, dia tutup ulang, nak buka ulang tu. Tak buka sampai ke sudah tu kan. Tunggu kita jual jual, betul jual sampai ke sudah kita tak tengok ulang tu. Dia kata, seorang hamba-Mu yang main tu tujuan dia bukan nak mengaji pun, dia buat dosa besar ya Allah. Maka Allah kata, ampunkan juga dosa dia. Oh tuan-tuan, hamba niat dia bukan nak mengaji pun, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa dia. Orang tu buat dosa besar, Allah ampunkan dosa dia. Maka kesempatan yang kita nak ambil peluang ni lebih kurang lagi 28 hari tuan-tuan. Saya malam ni malam 24 dah tuan-tuan. Saya 28 tempat dah kena pergi. Maksudnya apa? Kita kena cari yang ambil keuntungan-keuntungan. Dan kita nak juga, kita boleh dalam keadaan apa? Kita nak abang juga hak 3 benda yang kita sebut. Walaupun malam tu malam yang kita tak lawak sekalipun, demam malam tu. Kadang-kadang malam terlepak tu, malam tu demam, tuan-tuan Allah nak uji kita. Allah sihat tuan-tuan. Mungkin malam terlepak tu, mungkin cucu ni pada KL balik dah. Oh masa tu dah nak main wacun pun. Dan kan malam tu malam terlepak tuan-tuan. Malam tu bini ajak pergi Giant tuan-tuan. Malam tu tuan-tuan. Malam tu bini ajak pergi, no beli kuih, no orang lelang kuih. Malam tu lah malam terlepak tuan-tuan. Malam tu kalau boleh dalam keadaan susah, macam mana kita kena beribadat kepada Allah Ta'ala. Walaupun malam tu malam demam sekalipun, kita kena jaga 3 benda. Yang pertama, sembahyang maghrib berjemaah. Jangan tinggal. Sembahyang maghrib berjemaah. Tak boleh main surau, kita berjemaah dengan keluarga kita di rumah. Dan sembahyang isyak berjemaah, insya-Allah kita buat sembahyang berjemaah tadi. Dan lagi satu yang terpenting, sembahyang subuh berjemaah. Kalau boleh pagi malam ni banyak ni tuan-tuan, pagi subuh banyak ni tuan-tuan. Nabi sebut orang yang sembahyang isyak berjemaah umpama separuh malam dia beribadat kepada Allah. Diikuti dengan sembahyang subuh berjemaah umpama sepanjang malam dia beribadat kepada Allah. Kalaulah malam tu kita tak lawak, tergetak-tergetak ni nak buat tarawih, tak boleh nak tadarus, tak boleh nak qiyamul, tak boleh. Jangan tinggal benda ni tuan-tuan. Maghrib berjemaah, isyak berjemaah, dan subuh yang penting tuan-tuan kita buat jemaah. Kalau boleh malam ni banyak ni, insya-Allah malam pagi esok banyak ni tuan-tuan kita nak. Supaya masuk saja esok ni kita habis saja Ramadan. Selalu yang kita sebut dalam ayat tadi, Allah kata la'allakum tattaqun, menjadi mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita buat ni, kita ni anugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, inna ashabal jannati al-yawma fi su'ulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan. Bukan sibuk berajar, tentang sibuk menikmati kesenangan. Seronok dan disebut dengan bidadari dia, dengan umur 17, dan kita umur 33. Mati tua mana pun jadi 33. Orang perempuan jadi 17. Oh, bayangkan kita balik malam ni tentang bini kita jadi 17 kan. Pagi esok tak ada dah subuh apa, bini jadi 17 Ustaz. Tak main dah. Macam kita baru kahwin, lama tak nampak macam dia kata menikah Ustaz. 3 bulan tak nampak menikah punya Ustaz. Tapi dalam syurga yang Allah nak kurnia, berbagai-bagai rupa Ustaz. Orang lelaki ada bidadari, kami tak ada ke bidadara. Orang perempuan benar tuan-tuan. Ingat kita yang tak. Orang perempuan akan jadi ketua bidadari. Oh, ketua menjadi menazak tuan-tuan. Kalau ketua wanita kaya dalam dunia tuan-tuan, kita jadi ketua bidadari tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, suami saya 4. Mana suami saya? Macam mana suami kamu 4? Saya kahwin, suami saya mati. Saya kahwin pula, suami saya mati Ustaz. Saya kahwin pula, suami saya mati Ustaz. Kahwin yang ketiga, saya mati Ustaz. Suami yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah suami kita. Apa akan janjikan wa'iddas lil muttaqin, disediakan ke syurga tu untuk orang yang bertakwa. Kita semua nak masuk syurga. Ya, Nabi sebut dalam hadisnya, semua umat aku akan masuk syurga. Ni kita orang yang Nabi kata, semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau saja. Sahabat tanya Rasulullah, adakah orang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada orang tak mau. Dia kata, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar kepada aku, dia enggan masuk syurga. Maka Nabi baca satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat juga lah. Tengok campur. Bismillah, ikut-ikut tuan-tuan. Sambung masuk, sambung kuliah. Kita sambung kuliah dah. Kalau nak cakap tuan-tuan, nak kuliah sejam setengah pun tak habis tuan-tuan. Jadi kita sambung kuliah esok ni. Saya kuliah sekali di sini minggu ke-3. Hari Khamis kita pakai main lah. Habis Ramadan, kita apabila ingin menemburahkan Allah Ta'ala jadi orang yang takwa, kita akan istiqamah dengan amanah kita. Kalau kita Ramadan, kita rajin buat ibadat sunat. Lepas Ramadan pun kita rajin. Bulan Ramadan kita rajin duduk dalam ilmu. Lepas Ramadan pun kita rajin duduk dalam majlis. Mudah-mudahan tuan-tuan sikit sebanyak pada malam ni, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah firman saya, mudah-mudahan kita akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tangguh tazkirah kita dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.